Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel Current CMY. Pada video kali ini kita akan mengulaskan satu kontroversi antara dua figura politik terkemuka Malaysia yang menjadi semakin panas. Dr. Mahathir berhadapan dengan risiko dipenjara dalam kes penghinaan mahkamah yang dimulakan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Apakah implikasi politik di sebalik kes ini? Mari kita kupas. Pertembungan antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kembali mencuri tumpuan rakyat Malaysia apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan Zahid untuk memulakan prosiding penghinaan mahkamah terhadap Dr. Mahathir. Kes ini berpunca daripada kenyataan yang dibuat oleh Dr. Mahathir pada sidang media 5 Disember 2023 di mana beliau dikatakan telah mengeluarkan kenyataan yang berpotensi mengganggu perjalanan kes saman fitnah yang sedang berlangsung antara dua pemimpin tersebut. Saman fitnah itu sendiri bermula daripada kenyataan Ahmad Zahid pada tahun 2017 ketika beliau masih memegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri, di mana beliau mendakwa kad pengenalan Dr. Mahathir membawa nama Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Dakwaan ini bukan sahaja mencetuskan kemarahan Dr. Mahathir tetapi turut dianggap oleh penyokongnya sebagai serangan pribadi yang bertujuan merosakkan reputasi beliau khususnya menjelang pilihan raya umum yang ke-14. Dalam tuntutan asalnya, Dr. Mahathir membuat kenyataan tersebut dibuat dengan niat jahat, berniat merosakkan reputasi beliau sebagai tokoh pembangkang pada masa itu dan bertujuan menanam keraguan dalam kalangan penyokongnya. Lebih-lebih lagi, kenyataan ini dibuat ketika negara sedang berada di ambang perubahan politik yang besar di mana Barisan Nasional berada di bawah tekanan kuat daripada gabungan pembangkang yang dipimpin oleh Dr. Mahathir sendiri. Tambahan pula, Dr. Mahathir turut mendakwa Ahmad Zahid menunjukkan salinan kad pengenalan yang memaparkan nama tersebut melalui skrin telefon pintarnya dalam satu acara tertutup. Insiden ini menambah dimensi yang lebih serius kepada pertikaian tersebut kerana ia dilihat sebagai usaha untuk disengajakan untuk memalukan beliau di hadapan umum. Dalam pembelaannya, Ahmad Zahid menafikan dakwaan bahwa kenyataannya bersifat fitnah atau berniat jahat. Menurut beliau, kenyataan itu berdasarkan salinan lama dokumen pengenalan diri yang beliau miliki ketika menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga menafikan mempunyai kawalan terhadap penyebaran kenyataan itu di media sosial dan platform berita selepas ia dibuat. Walau bagaimanapun, penganalisis politik melihat tindakan ini sebagai strategi Ahmad Zahid Hamidi untuk menangkis tekanan politik yang semakin meningkat daripada pelbagai pihak termasuklah daripada dalam partinya sendiri. Di pihak Ahmad Zahid, peguamnya Syahrul Fazli Kamarul Zaman mengesahkan bahwa Mahkamah Tinggi telah memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding ini dan dokumen berkaitan akan diserahkan kepada pasukan peguam Dr. Mahathir. Selepas dokumen diserahkan, Dr. Mahathir akan diberi peluang untuk membela diri terhadap dakwaan penghinaan mahkamah tersebut. Sementara itu, peguam Dr. Mahathir Muhammad Rafiq Rashid Ali dalam respon awalnya menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang tindakan yang diambil oleh pihak Ahmad Zahid tetapi akan mengambil langkah sewajarnya sebaik sahaja dokumen diterima. Jika didapati bersalah, Dr. Mahathir berhadapan dengan risiko denda yang besar atau hukuman penjara. Satu senario yang pastinya akan mencetuskan gelombang besar dalam politik Malaysia. Persoalan penting yang timbul ialah apakah motif sebenar di sebalik tindakan ini? Adakah ini hanya pertikaian undang-undang yang biasa atau ada percaturan politik yang lebih besar sedang dimainkan di belakang tabir? Banyak pihak percaya bahwa kes ini lebih daripada sekadar isu undang-undang. Sebaliknya, ia adalah satu langkah taktikal
untuk mematahkan pengaruh Dr. Mahathir dalam arena politik negara, terutama dalam kalangan penyokong tegar beliau. Ini bukan kali pertama dua tokoh ini berentak. Dalam PRU 14, Dr. Mahathir berjaya memimpin gabungan Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO, di mana Ahmad Zahid ketika itu memegang jawatan sebagai naib presiden parti. Sejak kejatuhan Barisan Nasional, hubungan antara kedua-dua pemimpin ini kekal tegang. Ahmad Zahid yang kini berada dalam kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan tekanan daripada dalam parti dan juga luar parti untuk membuktikan kredibilitinya sebagai pemimpin yang layak memegang jawatan timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Namun, dalam percaturan ini, rakyat Malaysia tidak dapat lari daripada mempersoalkan adakah prosiding ini bakal mencetuskan krisis keyakinan terhadap sistem kehakiman negara. Adakah tindakan ini bakal membuka lembaran baru dalam sejarah politik Malaysia atau sekadar menjadi satu lagi episod drama politik yang akhirnya akan dilupakan? Implikasi kes ini juga akan dirasai dalam konteks politik semasa di mana kerajaan perpaduan masih bergelut untuk mengekalkan kestabilan politik dan keyakinan rakyat. Lebih kontroversi, ada pihak yang mendakwa bahwa kes ini timbul semula bukan kerana keperluan undang-undang tetapi kerana kepentingan politik tertentu yang mahu dicapai. Mengapa kenyataan pada tahun 2017 ini kembali menghantui Dr. Mahathir selepas beberapa tahun berlalu? Adakah ini satu usaha untuk menutup kelemahan-kelemahan tertentu dalam kerajaan hari ini? Atau mungkinkah ini satu bentuk serangan balas politik oleh Ahmad Zahid untuk mengukuhkan kedudukannya dalam UMNO dan kerajaan? Soalan-soalan ini pastinya akan terus menghantui perbincangan politik di Malaysia sepanjang tempo prosiding ini berjalan. Para penganalisis menjangkakan bahwa kes ini akan menjadi tumpuan utama dalam bulan-bulan mendatang dan mungkin akan membawa kepada perkembangan yang lebih dramatik. Apapun kesudahannya, satu perkara yang pasti. Pertembungan antara Dr. Mahathir dan Ahmad Zahid Hamidi bukan sekadar pertarungan di mahkamah, tetapi juga merupakan satu pertembungan dua legasi politik yang sangat berbeza. Adakah kes ini benar-benar berkaitan dengan keadilan atau lebih kepada percaturan politik untuk melemahkan lawan? Tinggalkan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jangan juga lupa untuk like, subscribe, dan share, dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini di Current Sphere MY. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih semua.